Mohon perhatian, bagi memastikan majlis berjalan dengan lancar, hadirin diingatkan agar mutekan butang mikrofon jika tiada keperluan. Kerjasama daripada para hadirin amatlah dihargai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Encik Mustafa bin Cik, Pengetua SMK Naimul Banat, yang berusaha Encik Muhammad Rosli bin Idris, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, yang dihormati Ustaz Muhammad Kamil bin Muhammad, Guru Penasihat Badah, yang disayangi guru-guru, rakan-rakan saf pimpinan Badah, ahli-ahli Badah dan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Majlis Muktamar Sanawi kali kedua bagi sesi 2021. Majlis merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada hadirin hadirat sekalian kerana sudi meluangkan masa bagi sama-sama menjayakan Majlis Muktamar Sanawi 2021 sama ada melalui Google Meet maupun disiarang langsung YouTube. Sekarang marilah sama-sama kita dengarkan dan nyanyikan bersama lagu tema Badar Naim yang bertajuk Langkah Pejuang. Dengan bismillah, berjuang melangkah berpasi ikrar. Lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diaju, dijanan gas dan perkasa. Lafaz yang dituju, benar berhebat dan berpada. Tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semasa kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha. Jalankan kewajipan kalah dan menang, adab berjuang, kejayaan terindah meraih martabatillah. Iman punya kekuatan, Islam syiar kebanggaan. Ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan. Istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi. Mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Dengan bismillah, berjuang melangkah berpasti ikrar. Lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi. Langkah yang diaju, dijanan gas dan perkasa. Lafaz yang dituju, benar berhebat dan berpada. Tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semasa kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha. Jalankan kewajipan kalah dan menang, adat berjuang, kejayaan terindah meraih martabatillah. Iman punya kekuatan, Islam syiar kebanggaan. Ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan. Istiqamah jati diri, teruskan risalah
Pejuang takkan berhenti, pejuang takkan berhenti, pejuang takkan berhenti, pejuang takkan berhenti. Istiqamah. Lebat kemiri, punya rendah, dahan terikat, tali perkasa. 10 jari kami menadah, memohon berkat Yang Maha Esa. Hadirin sekalian, bagi merahmati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan, memohon keberkatan dari Yang Maha Esa. Majlis dengan sukacitanya menjemput saudari Nur Afifah binti Nur Azidin bagi mengetuai bacaan doa. Persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك خلاق العظيم إنك سميع عليم إنك غفور رحيم إنك رب العرش العظيم إنك البر الجواد الكريم. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Muktamar Sanawi 2021 yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya Fa'alu lima yurid, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Afifah atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga majlis kita berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dikasihi sekalian, majlis memberi laluan kepada Yang Berusaha Encik Mustafa bin Cik, Pengetua SMKN Al-Banat bagi menyampaikan ucapan seterusnya merasmikan Majlis Muktamar Sanawi kali kedua bagi sesi 2021. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Boleh dengar? Dengar. Okey, baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada anda Dahlia. Dahlia ke Liana nama? Liana, Dahlia. Okey. Selaku moderator atau pengacara majlis, Yang Berusaha Al-Haji Muhammad Rosli bin Idris, PKM, Yang Berusaha Ustazah Ramziah Ismail, untuk maklumat semua Ustazah Ramziah telah dilantik menjadi guru kanan dekat Islam, menggantikan Ustazah Sadiah yang penting baru ni. Jadi maksudnya apa-apa urusan lepas ni, anak-anak Bada juga kena berurusan melalui Ustazah Ramziah lah. Maksudnya Ustaz Kamil selaku penasihat kepada Bada, dan juga semua EJK dan juga semua antarkuasa Badan Rohani SMK Nail Banat, khususnya anak-anak anda yang berada di hadapan habis sekali lah. Baik, alhamdulillah kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpahan dan kurnia Allah pada pagi ini, walaupun dalam secara maya kita dapat juga melaksanakan program Muktamar Sanawi Bada.
yang telah kita bermula tahun 2019 rasanya dah. 2019 dan tahun lepas kita tertangguh tak buat kerana masalah mungkin benda baru, pengalaman baru, tak jumpa lagi keadaan macam mana nak buat Google Meet ke ataupun sebagainya. Jadi alhamdulillah hari ini sebenarnya kita dapat melaksanakan program hari ini, dan sebenarnya kalaulah anak-anak rasa Google Meet ni terhad, boleh maklumkan kita ada satu talian iaitu yang dipanggil Webex. Mana Webex ni kita boleh muat untuk 1000 orang. Jadi maksudnya tak perlulah live, kalau nak kata nak live pun tak apalah, kalau tak live pun maksudnya boleh anak-anak gunakan Cisco Webex ni untuk adik-adik ataupun pelajar-pelajar asrama tu boleh masuk secara terus melalui Webex terus. Jadi bila YouTube atau ni dia lebih lower lah, tapi mungkin keadaan kerja tu berat sikit lah banding dengan live direct melalui Cisco Webex ni. Apapun tahniah dan sahabat diucapkan lah kepada Jawatankuasa Bandar yang akhirnya berusaha bertengkulum untuk memastikan Muktamar Sanawi Bandar pada tahun ini dapat dilaksanakan walaupun secara maya sekalipun. Tengok muka-muka lama dah tengok anak-anak ni. Dah tahulah bila boleh masuk asrama, nak tengok muka-muka ni, muka rajin, muka jadi apa nama ni, kita harapkan insya-Allah lah semoga insya-Allah asrama ataupun pembukaan sekolah dapat dibuka dengan segera mungkin. Untuk makluman semua, insya-Allah 3 Oktober ni akan dibuka untuk 6 atas saja dulu. Seramai 48 orang pelajar dulu akan masuk. Kemudian diikuti dengan mungkin selepas pelajar-pelajar yang mungkin nak bawah, lepas tu masuk 3 minggu ke 2 minggu lepas tu. Jadi untuk tingkatan 5 tak pasti lagi lah, bila sabar dulu. Yang pasti, pastikan bahawa anak-anak semua sudah mendaftar dalam Mas Sejahtera. Daftar belaka dah Mas Sejahtera? Dah daftar dah. Jadi kena daftar belaka Mas Sejahtera. Selepas tu pastikan bahawa apabila penanggung tulis di situ setuju, jangan tak setuju. Kalau tak setuju payahlah bersetuju. Walau takut dengan jarum sekali pun tak tulis bersetuju, supaya apabila semua dapat sampai masa kerajaan sedang berusaha untuk memberikan vaksin kepada pelajar-pelajar yang berusia 18 tahun ke bawah, 12 hingga 18 hingga 17. Jadi kita doakan insya-Allah dengan langkah-langkah usaha-usaha yang telah pun dibuat oleh kerajaan untuk memastikan pendidikan dapat diteruskan lebih-lebih lagi dengan secara maya. Banyak masalah kekangan kita, kekangan kewangan ibu bapa, lepas tu masalah lain, masalah apa nama ni, mungkin kefahaman anak-anak semua mungkin tak jelas, tak faham berbanding dengan bersemuka. Jadi mungkin langkah-langkah sedang diatur oleh pihak kerajaan untuk memastikan supaya pengajian atau pendidikan secara bersemuka dapat dilaksanakan lah dengan segera dan secepat mungkin. Doa-doalah insya-Allah lah supaya paling-paling lewat pun akhir bulan Oktober ni insya-Allah. Abi doakan semua anak-anak dapat balik semula ke asrama. Asrama sekarang ni sudah berubah comel dah. Memang comel sungguh. Fikir kata lebih daripada syurga lagi. Comel sangat. Jadi berubah, warna pun dah berubah dah. Jadi maksudnya kita pun di sekolah pun depan tanda awak pun ada rupa kapet dah. Ada kerusi. Jadi kalau awak tak mari, maknanya sudah rasa kita buat untuk anak-anak semua, bila tak mari rasa hampa lah. Jadi kena mari cepat, doa-doa lah insya-Allah Allah angkat wabak COVID-19 ni cepat-cepat. Jadi anak-anak boleh datang ke sekolah belajar seperti biasa dan bersemuka dengan guru-guru insya-Allah. Dan seluruhnya juga dalam kesempatan masa yang ada hari ini, sebelum Abi rasmikan, Abi juga ingin merakamkan terima kasih yang tak terhinggalah kepada Bandar. Abi dipahamkan juga bahawa ini ada program kolaboratif bersama dengan Bandar SMK Falah dan juga Bandar SMK Terbacok, betul tak? Ada kan? Jadi atas tahniah dan syabas. Dan sebenarnya jangan anggap bahawa dengan pandemik berlaku ni dengan aktiviti yang kita nak laksanakan tak boleh buat.
boleh buat sebenarnya, tak ada masalah sekalipun. Cuma pendekatan saja, approach saja kita kena berubah melalui berbagai-bagai pendekatan supaya matlamat akhirnya dakwah dapat disampaikan. Jadi Abi amat yakin dan percaya komitmen anak-anak semua cukup tinggi, cukup hebat, semangat yang cukup tinggi. Cuma kerana COVID inilah yang menghalang kita untuk terus melaksanakan program lebih cepat. Cuma Abi nak minta sangatlah anak-anak semua cuba buat satu rancangan. Bahkan ya adik-adik awak yang berada dari Form 1 ni, Form 1 dia banyak tinggal, dia hanya sebulan saja sempat kita bersemuka dengan mereka. Lepas tu dia kembali ke rumah masing-masing. Jadi Abi lihat anak-anak Form 1 ni dia tidak dapat mengetahui, dia tak boleh menyelami biatun solihah ataupun budaya SMKA Nail Banat. Jadi kita lihat dari sudut pendaftaran, kedatangan, lepas tu masuk kelas PDPR, ramai pelajar-pelajar Form 1 ni dia bermasalah tak masuk dalam kelas PDPR. Jadi mungkin kerana mereka tak faham budaya kita. Dia anggap bahawa dia ni masih lagi seorang rendah. Dia tak khabar bahawa dia ni sudah berada di sebuah sekolah SBT, sekolah berprestasi tinggi. Jadi budayanya cukup berubah. Jadi bila dia masih lagi leka, inilah peranan anak-anak semua untuk bantu adik-adik awak untuk buat program, termasuk antaranya usrah ke buat program berbagi. Bagi dan kena geraklah bincang dengan Ustaz Kamil dan juga PKM dan juga Ustazah Ramziah untuk kita buat kumpulan supaya kita boleh tackle. Sebenarnya kalaulah guru-guru, kaunselor lah umpamanya, nak tackle masalah pelajar ni dia payah sikit. Kalaulah anak-anak yang rakan sebaya boleh berperanan untuk bantu kami guru-guru untuk lebih dekati. Kita kena pasti hampir dengan 30 orang pelajar yang memang terlihat on off di sudut dia punya kehadiran dia, dan juga laporan-laporan banyak masuk dilaporkan kepada pelajar-pelajar tingkatan 1 ini bermasalah. Jadi Abi harap pihak BADA sebelum sekolah buku ni buat satu program lah, cuba atur dari masa ke semasa, khususnya pada hari Jumaat, hari Sabtu kita buat melalui Google Meet. Kena pasti pelajar berkenaan minta bantuan daripada mungkin Ustazah Ramziah dan Cak Kamil, bincang macam mana supaya kita boleh bantu adik-adik awak ni yang berada di tingkatan 1 supaya mereka juga boleh ikuti budaya kita ni. Budaya kita anggap ianya juga salah satu daripada usrah. Fokus dahulu untuk pelajar-pelajar asrama dahulu. Sebab kata kalau nak fokus pelajar berbulan mungkin payah, jadi awak ambil fokus ke pelajar-pelajar asrama yang tinggal di asrama supaya mereka sentiasa ada hubungan dengan senior-senior. Jadi kalau tidak jadi terputus, bila terputus dia rasa bebas, dia tak tahu budaya kita macam mana. Jadi Abi harap sangat anak-anak BADA boleh berfungsi, boleh merancang untuk membuat satu program secara kolektif, secara berkesinambungan lah. Mana minggu dari minggu ke untuk ambil masa tak lama, lebih kurang setengah jam pun cukup dah. Sama ada melalui Telegram ke Google Meet ke apa ke. Yang penting kita buat grup untuk kita nak tackle masalah, nak selesaikan masalah motivasi dan juga mungkin counselling kepada adik-adik awak ni yang mungkin dia bermasalah dari sudut mengikuti PDPR dan sebagainya. Satu. Yang kedua sekali lah, Abi juga nak minta sangat supaya program-program badan ni lebih banyak lah. Dan untuk makluman sebenarnya Ustaz kami mungkin boleh sebarkan lah. Setiap hari Jumaat baru tadi kita ada kuliah hadis melalui Tisco Webet yang Abi juga sebenarnya jemput kepada anak-anak untuk belajar untuk mengaji hadis yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Sajidi bin Zakaria. Dan kami jadikan itu salah satu program mingguan kami, mana guru-guru belajar dan juga kita jemput daripada pelajar guru-guru daripada sekolah SMK Falahiyah, daripada sekolah SMA Tukar Amali dan sebagainya, sekolah lain juga kita menjemput. Jadi mereka masuk. Jadi kalau rasa tak salahnya anak-anak ambil peluang ini untuk belajar hadis daripada guru kita yang hebat lah. Jadi Ustaz saya jadi cuba nanti Ustaz kami bolehlah
war-warkan kepada anak-anak badan ni, supaya anak-anak badan ni ada ilmu yang berkait dengan ilmu agama, khususnya ilmu-ilmu yang berkait dengan hati, kerohanian dan sebagainya. Dan ini kita menadah kitab. Maknanya kita bila menadah kitab, kita tafakuh dalam kitab kita. Jadi insya-Allah mana tahu nanti ada di kalangan anak-anak ni mungkin belajar di Al-Azhar, belajar di Mesir, belajar di luar negara dalam bahasa Arab sebagainya, mungkin ada minat. Oh, aku dulu ngaji kitab dengan Ustaz Sayyidi, jadi mula minat. Jadi mungkin salah satu ramai-ramai ni ada antara badan ni yang mula rasa cinta kepada kitab, mula nak belajar dan mula insya-Allah akan ada nanti ada ustazah, tok guru atau tok guri lah nanti akan ganti Ustaz Sayyidi atau ustaz yang mungkin kami ini dah berusia panjang, dah akhir penghujung, mungkin 5-6 tahun lagi kami akan pensiun, kami akan berhenti, maka harilah anak-anak lah yang akan ganti kami semua. Yang kesunya lah juga Abi nak sebut di sini bahawa badan ni sebenarnya dia besar peranan dia. Habis sebut semua badan ni besar peranan dia. Badan ni dia mempunyai tugas yang amanah yang cukup besar, ialah mendidik, mentarbiah pelajar-pelajar SMKA Nail Banat. Bila kita sebut tarbiyah bermaksud kita sendiri mesti mempunyai satu saksiah yang unggul. Bila kita melihat dari sudut dakwah, maknanya orang akan melihat kadang-kadang bukannya pandai bercakap, tapi kadang-kadang orang melihat kepada lisanul hal. Orang melihat kepada sikap, cara kita bekerja, cara kita buat, ataupun lisanul hal ni lebih berkesan dari sudut dakwah hanya berbanding dengan kita bercakap. Inilah dia panggil kita nak buat dalam bentuk mendidik diri kita menjadi insan yang orang panggil lebih menjadi contoh tauladan yang baik, yang boleh diikuti oleh adik-adik dari sudut kesopanannya, dari sudut percakapannya, tutur katanya, dari sudut perbuatannya, termasuk juga dari sudut akademiknya. Jadi Abi mohon sangat Bada pastikan bahawa di samping kita jaga bergerak aktif dalam Bada, jangan lupa bahawa anak-anak masih lagi pelajar. Bila pelajar tetap ada di atas amanah yang anak-anak kena buat ialah jaga harapan dan amanah ibu bapa yang meletakkan harapan yang cukup tinggi. Anak-anak duduk di naik ini ialah antaranya pastikan bahawa kita mempunyai keputusan yang cemerlang dalam keputusan SPM. Jadi alhamdulillah tahun lepas habis tengok SPM 2020, anak-anak yang terlibat dengan Bada seperti ketua pelajar Adila, lepas tu Nasuha, Nasuha dan sebagainya, mereka ini antara pelajar-pelajar yang cemerlang dalam SPM. Jadi Habib nak juga cuba tanam azam dan juga ambil keadaan mereka, cara mereka belajar, di mana mereka boleh bagikan antara akademik dan juga tugas-tugas yang berkaitan dengan Bada dan sebagainya. Baik, dan akhir sekali Abi nak minta kalau boleh sebenarnya baru kali kedua kita buat Muktamar Sanawi. Jadi maksudnya kita mungkin untuk akan datang program-program yang besar, yang lebih baik, anak-anak boleh anjurkan. Termasuk antaranya forum yang bukan setakat pelajar, mungkin juga forum yang melibatkan kepada melalui secara online. Sebab baru ni kita buat program Sada Amir Idris dan juga alumni Naim dan alumni Falahiyah masuk baru ni kita buat melalui StreamYard. Jadi yang kondak, yang handle ialah guru kita, ustazah kita. Nak rayaknya bahawa kemampuan guru-guru kita cukup hebat. Ustazah kita sudah ada kemampuan. Jadi habis kagumlah tengok Ustazah Nur Jarina boleh kendalikan, boleh kontrol StreamYard. Dalam masa yang sama 6-7 orang dalam satu pentas. Jadi maksudnya cuba belajar kaedah-kaedah ni
medium yang kita ada ni untuk kita sampaikan dakwah. Gunakan ini medium yang ada ni untuk kita sebarluaskan ilmu. Termasuk antaranya ialah buat program-program yang berbentuk badan yang untuk kita nak sampaikan dakwah kepada orang lain. Yang juga seakhirnya Abi nak sebut kami juga bahawa Abi kalau boleh badan ni orang panggil ada baru ni umpamanya program-program yang badan ni bukan setakat dakwah saja, tapi sebenarnya kita nak mungkin juga nak lebih commercialize. Masuk commercialize maksudnya mungkin juga antaranya kita nak bawa dalam bentuk ekonomi. Umpamanya kita nak mungkin kita buat pertandingan memperaga atau pertandingan pakaian muslimah. Jadi mungkin ada antara anak-anak pelajar kita ni yang mungkin dia minat dalam desain pakaian, tapi kita nak buat pakaian muslimah. Buat satu pertandingan di antara pelajar-pelajar SMKA dan Ilbana untuk buat desain, reka desain untuk pakaian muslimah. Jadi mungkin salah satu pakaian muslimah yang anak-anak yang pelajar buat ni mungkin elok, comel, mungkin kita boleh bawa ke depan untuk kita kalaulah awak tengok sekarang ni artis-artis lah, dia dah banyak dah buat program, dia dah job niaga. Hatta Fazura yang dulunya tak pakai tudung, sekarang ni jual tudung. Jadi maknanya kita rasa kalaulah anak-anak sendiri ada satu minda, ada pemikiran yang tinggi untuk buat pakaian muslimah, tudung ke pakaian ke apa ke. Jadi Abi minta kalau boleh buatlah satu, bukalah peluang untuk anak-anak pelajar-pelajar lain, buka kebolehan mereka untuk membuat berbagai-bagai bakat-bakat yang terpendam yang ada pada kalangan pelajar-pelajar semua, insya-Allah. Jadi tahniah dan sabar diucapkan kepada anak-anak yang berjaya untuk mengadakan muktamar sanawi. Abi harap muktamar ni akan berjaya, dilaksanakan dengan cemerlang, dengan jayanya, tak ada masalah apa-apa. Dan tahniah jugalah anak-anak sudah berjaya mengendalikan sendiri program Google Meet dan sebagainya. Ini maknanya hebatlah. Hebat, baik juga pandemik COVID-19 ni. Kalau tak berlaku kayak COVID ni, tak pandai ni. Habis dah reti Google Meet nak apa. Tak kena Discovery, tak kena StreamYard pun tak tahu. Jadi bila COVID begini kan, mana kita terdedah. Jadi alhamdulillah ada rahmat di sebalik musibah yang Allah timpakan. Jadi insya-Allah lah kami doakan pada terus berjaya, terus cemerlang. Dan untuk makluman, insya-Allah pada 16 hari bulan ini kita akan buat majlis perpisahan persaraan Ustaz Omar Hamdan antara guru yang banyak berjasa di Naim. Jadi Ustaz Omar pun akan pencet pada 16. Baru ni kakak dia Ustaz Sadiah. Jadi kita sebenarnya kehilanganlah guru-guru yang berpengalaman, guru-guru yang hebat lah. Jadi Abi harap insya-Allah anak-anak dapat sertai bersama pada 16 bulan ini untuk majlis persaraan Ustaz Omar Hamdan, insya-Allah. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Abi merasmikan muktamar sanawi kali kedua Badar SMKA Nail Banat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semua. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Encik Mustafa Binci atas ucapan dan perasmian itu tadi. Seterusnya, majlis dimeriahkan lagi dengan sesi Muktamar Sanawi kali kedua kita dimulai dengan pembentangan aktiviti daripada Lajnah Tamrin. Majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Antara aktiviti yang telah dijalankan oleh Lajnah Tamrin pada tahun ini ialah Tamrin Mursyidah Mumtazah iaitu TMM yang telah pun diadakan pada hari Jumaat 4 hari bulan Jun yang lepas. Kem ini diadakan secara atas talian melalui platform Google Meet dan menyasarkan para nakibah tingkatan 3 dan 4. TMM ini telah berlangsung selama 1 hari bermula jam 9 pagi hingga 5 petang dengan bertemakan Kiadi Kreatif Menjana Jundi Inovatif. Tamrin ini dianjurkan bagi mencapai objektif untuk memantapkan kepimpinan para nakibah serta membentuk organisasi yang unggul. Seterusnya,
ialah Kem Banat Solehah iaitu KBS yang diuruskan oleh para nakibah tingkatan 3 dengan bimbingan Lajnah Tamrin. KBS telah berlangsung selama 2 hari iaitu pada 17 dan 18 Julai yang lalu. Seramai 186 peserta yang kesemuanya terdiri daripada pelajar tingkatan 1 dan barisan koordinator seramai 28 orang terlibat dalam program ini. Selain itu, kem pemantapan sahsiah iaitu KEPAS juga telah berlangsung hasil kesungguhan para nakibah tingkatan 4 pada 23 dan 24 Julai selama 2 hari. KEPAS ini menyasarkan semua pelajar tingkatan 2 untuk menyertai kem ini bagi memantapkan lagi akhlak dan membentuk pribadi yang unggul. Akhir sekali, hampir kesemua aktiviti Lajnah Tamrin dilaksanakan secara atas talian, termasuklah pertandingan MOI iaitu Miracle of Islam Anjuran Badar. Pertandingan melukis bagi unit Tamrin telah mendapat sambutan yang baik dari para pelajar sama ada menengah bawah maupun menengah atas. Itu sahaja pembentangan daripada saya, Lajnah Tamrin. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Lajnah Tamrin atas pembentangan itu tadi. Majlis menjemput mana-mana daripada kalangan penonton untuk membangkang atau memberikan idea bagi memantapkan Lajnah Tamrin. InsyaAllah jika berkesempatan akan dilancarkan pada tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Atira binti Muhammad Syamsuddin dari tingkatan 4 Ummu Habibah. Di sini saya ingin memberi pandangan mengenai kem yang disebut oleh saudari Syakirin sebentar tadi. Kehadiran para peserta tidak begitu baik semasa kem berlangsung menyebabkan objektif kem tidak dapat disampaikan kepada semua sasaran. Apakah kemungkinan resolusi saudari mengenai masalah ini pada masa akan datang? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Kehadiran kem agak kurang memuaskan kerana terdapatnya peserta yang mempunyai kekangan data internet memandangkan kem dibuat secara atas talian. Oleh itu, pihak kami bercadang untuk menanggung kos belian data internet ataupun menggunakan platform yang lebih ringan pada masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih atas soalan yang dilemparkan oleh saudari Nurul Atirah. Majlis seterusnya menjemput Lajnah Penerbitan untuk membentangkan tentang aktiviti tahunan mereka pada tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lajnah Penerbitan pada tahun ini telah mengadakan live perkongsian ilmu bersama alumni iaitu Keamnah di IG Badar pada 19 hari bulan 3. Selain itu, kami juga membuat tayangan jejak alumni di Masjid An-Naim pada 5 Mei. Aktiviti ini adalah kolaborasi antara Lajnah Penerbitan dan Lajnah Perhubungan. Bagi Month of Islam, kami mengadakan pertandingan nasyid cover yang melibatkan pelajar tingkatan 1 hingga 5 dan 4 orang peserta telah dipilih sebagai pemenang. Seterusnya, Lajnah Penerbitan juga turut post tazkirah di IG Badar untuk bacaan umum berserta perkongsian isu Palestin sepanjang PKP. Bagi Twitter Badar, kami post mini quotes atau tazkirah ringkas. Sekian daripada saya, Raisah Lajnah Penerbitan. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Lajnah Penerbitan atas pembentangan itu tadi. Seterusnya saya menjemput Lajnah Masjid bagi membentangkan aktiviti tahunan yang telah dilancarkan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Lajnah Masjid, pada setiap penghujung minggu, Lajnah Masjid akan mengadakan gotong royong membersihkan masjid yang melibatkan eksekutif masjid tingkatan 2 bagi memastikan masjid sentiasa berada dalam keadaan bersih. Pada 7 hari bulan 4, kami mengadakan aktiviti salam masjid bagi memperkenalkan saf-saf pimpinan Badar bagi tahun 2021 dan barisan ekskul asrama kepada seluruh penghuni asrama. Pada 15 hari bulan 4, kami mengadakan aktiviti layak keinsafan yang mana kami menayangkan video-video pendek seperti video dakwah dan ceramah bagi memantapkan lagi rohani para pelajar Naimil Banat. Pada 25 hari bulan 4, pembetulan
Persyaratan Al-Maksurat yang melibatkan AJK Masjid Tingkatan 3 serta Majlis Tertinggi Badah. Pada 14/7 hingga 30/7, kami mengadakan aktiviti Miracle of Islam iaitu MAI. Lajnah Masjid ada menganjurkan pertandingan mereka video penghargaan kepada para frontliners yang telah banyak berkorban nyawa, masa dan tenaga untuk memerangi virus COVID-19 ini. Pada 21/8, Lajnah Masjid mengadakan taklimat imam yang melibatkan Majlis Tertinggi Badah, Penasihat Badah dan AJK Masjid Tingkatan 4 melalui medium Google Meet. Akhir sekali, pada setiap hari Khamis, kami ada mengadakan program yang dipanggil Quran Hour. Ahli Lajnah Masjid Tingkatan 4 akan mengurtai bacaan Yasin melalui medium Telegram. Sekian sahaja daripada saya, Raisah Lajnah Masjid. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Sabrina atas pembentangan itu tadi. Sekali lagi, majlis menjemput mana-mana daripada kalangan penonton untuk membangkang atau memberikan idea. Majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Amanina Mardia binti Ali dari tingkatan 4. Saya ingin memberi pandangan mengenai keadaan tandas masjid yang tidak disegani. Kebersihan tandas masjid agak kotor dan berbau kurang menyenangkan. Apakah kemungkinan resolusi saudari mengenai masalah ini pada masa akan datang? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Keadaan tandas masjid yang agak kurang memuaskan adalah kerana AJK yang bertugas agak kurang peka dengan jadual bertugas harian. Oleh itu, pihak kami bersyadang untuk sentiasa memperingatkan kepada AJK yang bertugas untuk membersihkan tandas dengan lebih baik, insyaAllah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Amanina Mardia atas cadangan itu tadi. Majlis seterusnya menjemput Lajnah Ekonomi untuk membentangkan tentang aktiviti tahunan mereka pada tahun 2021. Majlis mempersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Lajnah Ekonomi atas pembentangan itu tadi. Seterusnya saya menjemput Lajnah Usrah bagi membentangkan aktiviti tahunan yang telah dilancarkan. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini Lajnah Usrah telah berjaya menjalankan beberapa aktiviti. Antaranya ialah Liko Usrah yang dijalankan pada setiap hari Selasa bagi nakibah tingkatan 3 dan pelajar tingkatan 1. Manakala pada setiap hari Rabu bagi nakibah tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 2. Seterusnya, Usrah Dam turut diadakan pada hujung minggu yang melibatkan kerjasama antara Saf Pimpinan Badah dan Esko Asrama. Namun disebabkan kekarangan pandemik COVID-19, kami hanya mampu menjalankan aktiviti ini beberapa kali sahaja. Selain itu, pada 15 April, Bersyuara Agung Lajnah Usrah telah diadakan bagi membuat pemilihan ahli jawatan kuasa lajnah kami. Kemudian pada 18 April, program Intai-Intai Usrah berlangsung di mana berlaku pengagihan nakibah tingkatan 3 kepada adik-adik tingkatan 1. Seterusnya pada 23 April,
Program Ketuk-Ketuk Mahabah dijalankan melibatkan Nakibah tingkatan 3 bersama Madu tingkatan 1. Aktiviti ini bagi mengajar adik-adik tingkatan 1 cara menguruskan diri dengan baik sepanjang berada di asrama di samping menguatkan ikatan ukhuwah di antara Nakibah dan Madu. Akhir sekali, sepanjang 14 Julai hingga 30 Julai lalu, berlangsungnya Bulan Moi atau Miracle of Islam yang mana lajnah kami telah mengajukan pertandingan mengedit foto yang bertemakan Lockdown Live Video Nakibah. Penyertaan ini dibuka kepada kumpulan usrah masing-masing, khususnya kepada pelajar SMKA Naim Banat. Itu sahaja daripada lajnah usrah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Majlis ucapkan kepada lajnah usrah atas pembentangan itu tadi. Majlis mengalul-alkan sukarelawan daripada penonton untuk memberikan cadangan bagi menambah baik pengurusan atau aktiviti lajnah usrah. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristina Maisarah daripada tingkatan 4. Saya ingin melontarkan dua cadangan berkaitan menambahbaikkan program MOI Lajnah Usrah, iaitu selain mengedit gambar bersama ahli usrah, peserta boleh membuat video yang berdurasi lebih kurang 30 saat dan sertakan bersama apa-apa yang berkaitan MCO ke dalam video tersebut, seperti screenshot video call bersama ahli usrah ketika MCO, kata-kata motivasi berkaitan MCO dan sebagainya. Kemudian cadangan saya yang kedua ialah saya mencadangkan supaya usrah sekolah ataupun usrah umum diberikan dalam bentuk voice note berkaitan silibus yang diajar ke dalam grup bash Madu agar semua pelajar dapat menerima ilmu yang bermanfaat daripada usrah yang disampaikan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada saudari yang bercadang. Baiklah, untuk menjawab persoalan yang pertama, pada mulanya lajnah usrah telah bersepakat untuk mengajukan pertandingan mengedit video seperti yang saudari sampaikan. Namun disebabkan kekangan masa yang mungkin dialami oleh para peserta, kami memutuskan untuk mengadakan pertandingan mengedit gambar sahaja sebagai aktiviti MOI kami. Untuk cadangan yang kedua pula, insya-Allah lajnah usrah akan cadangkan dalam mesyuarat pada kemudian hari. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Kristina Maisarah atas cadangan yang diberikan itu tadi. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan saudari daripada Lajnah Tugasan Khas untuk menerangkan tentang aktiviti tahunan yang telah dijalankan pada tahun 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal tahun, lajnah kami telah pun mengadakan satu perbincangan secara atas talian untuk membincangkan beberapa barang yang diperlukan untuk menyiapkan bot badah. Pada 17 April, kami sekali lagi membuat satu perjumpaan lajnah untuk membincangkan serta menyiapkan carta organisasi badah 2021. Selain itu, kami turut membincangkan tentang cara-cara untuk menceraikan lagi bilik badar. Selepas itu, pada tarikh 14 Julai hingga 30 Julai, kami juga telah menganjurkan satu program iaitu Miracle of Islam. Sepanjang program ini dijalankan, kami turut menganjurkan satu pertandingan iaitu pertandingan tazkirah bertemakan Palestin. Akhir sekali, pada baru-baru ini pada 12 Ogos, kami juga telah membuat satu perbincangan secara atas talian untuk membincangkan tentang perkongsian tazkirah kepada semua pelajar Asrama Naim Banat melalui medium Telegram. Itu sahaja daripada saya, Raisah Lajnah Tugasan Khas. Terima kasih diucapkan kepada Lajnah Tugasan Khas atas pembentangan itu tadi. Akhir sekali, majlis menjemput dan mempersilakan saudari daripada Lajnah Perhubungan bagi membentangkan aktiviti tahunan 2021. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Lajnah Perhubungan sempat mengadakan 4 aktiviti pada tahun ini. Antaranya ialah jejak alumni atau yang diberi tajuk One Space World Travel. Program ini adalah dengan kerjasama bersama Lajnah Penerbitan, dilaksanakan pada bulan Ramadan dan ditayangkan kepada pelajar Aspurina pada 4 Mei.
Alumni yang berkelapangan dari beberapa buah negara dengan tujuan melanjutkan pelajaran sempat meluangkan masa menghasilkan video perkongsian mereka untuk tontonan dan juga sebagai titik tolak kepada pelajar untuk turut melanjutkan pelajaran ke luar negara. Seterusnya, pada 1 Syawal atau bersamaan dengan 13 Mei, kami mengadakan aktiviti raya bersama alumni iaitu video ucapan Hari Raya daripada alumni pada tanggal 1 Syawal di negara masing-masing. Video-video ini telah dipost dan ditayangkan di IG Bada. Maafkan saya. Video-video ini telah dipost dan ditayangkan di IG Story Bada Naim. Kami juga mengadakan jualan buku tarbiyah yang dijual secara atas talian dan dipost terus ke rumah pelajar. Aktiviti ini telah berjalan bermula Jun hingga kini. Akhir sekali, untuk program Miracle of Islam atau MOI, Lajnah Perhubungan telah mengadakan aktiviti mini vlog. Tempoh yang diberikan kepada peserta untuk menyiapkan video-video mereka adalah di antara 14 hingga 30 Julai. Alhamdulillah, penyertaan amatlah memberangsangkan dan 4 orang telah terpilih sebagai pemenang. Sekian dari saya, Raisah Lajnah Perhubungan. Terima kasih. Terima kasih Lajnah Perhubungan atas pembentangan itu tadi. Sekali lagi, majlis menjemput mana-mana daripada kalangan penonton untuk membangkang atau memberikan idea. Majlis menjemput dan mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Aina Nabila Afikah binti Suhailan dari tingkatan 4 Ummu Aiman. Saya ingin mengutarakan pandangan saya mengenai jualan buku yang dipromosikan oleh Lajnah Perhubungan. Jualan buku tersebut saya dapati kurang mendapat sambutan daripada para pelajar secara langsung menyebabkan matlamat lajnah ini tidak dapat dicapai sepenuhnya. Apakah determinasi saudari mengenai masalah ini pada masa akan datang? Terima kasih. Terima kasih kepada saudari yang bertanya. Pertama sekali, untuk pengetahuan semua, jualan buku tarbiyah adalah buat kali pertama dijalankan oleh Lajnah Perhubungan untuk mengganti jualan buku planner. Buku tarbiyah yang dijual oleh Lajnah Perhubungan kurang mendapat sambutan dalam kalangan pelajar oleh kerana buku yang dipromosikan dan diiklankan pada setiap bulan adalah kebanyakannya merupakan keluaran lama. Jadi ramai pelajar yang telah membaca bahan bacaan tersebut secara dengan membeli secara persendirian atau meminjam dari rakan-rakan di asrama maupun di sekolah. Oleh itu, mereka menjadi kurang minat untuk memilih dan membeli buku tersebut dengan tawaran promosi yang diberikan dalam katalog kami. Jadi inisiatif yang dapat kami lakukan adalah dengan memilih buku yang mempunyai genre yang lebih menjadi pilihan pelajar dan bermanfaat pada masa hadapan, insya-Allah. Sekian dari saya. Baiklah, saya akan menggantikan pengacara majlis kita, Dahlia Eliana. Terima kasih diucapkan kepada Lajnah yang telah berjaya membentangkan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan oleh mereka. Seterusnya, marilah kita sama-sama menonton video tentang pencalonan Majlis Tertinggi Bada pada tahun 2022 nanti. Seterusnya link ini juga akan dihantar melalui Telegram dan juga YouTube Live. Perhatian kepada semua pelajar, undian hanya dibuka kepada ahli badan tingkatan 2, 3, 4 dan 5 sahaja. Diulang sekali lagi, undian hanya dibuka kepada ahli badan tingkatan 2, 3, 4 dan 5 sahaja. Oleh itu, marilah sama-sama kita menonton video yang akan disiarkan.
Terima kasih di atas saya video yang begitu bercakap ide tadi. Setelah berakhirnya video tadi, maka berakhirlah sudah program Majlis Muktamar kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri majlis kita, para hadirin diminta untuk membuka kamera bagi sesi fotografi sebagai kenangan bersama. Sekejap ya. Link undian telah dihantar melalui Telegram serta mesej Google Meet kita pada hari ini sebentar tadi. Untuk makluman para hadirin, hanya ahli badan 3345 saja dibenarkan untuk mengundi. Ambil dah gambar tu lagi. Siapa ambil gambar tu? Buka kamera belakang biar ambil gambar. Kita ambil gambar deh. 1, 2, 3. Kita ni yang belakang lah, berjaya melaksanakan badan dan kalau boleh kena ambil lah orang panggil, mungkin tak ada lah tapi cuma kalau boleh program-program yang berlangsung usrah ke walaupun secara online rakam lepas tunjukkan benda tu dalam muktamar senawi akan datang lah. Jadi benda tu ada bukti. Jadi awak sebut usrah bagainya tapi tak ada rakaman. Bila ada rakaman tu maka kita boleh tunjukkan bahawa ini bukti bahawa kita telah laksanakan lah. Boleh? Jadi lain kali kita buat satu yang lebih baik lah. Tapi apa pun tahniah lah. Walau secara maya tapi sudah berjaya. Habis tu jangan rasa hebat dah. Awak sendiri, terkendali sendiri. Okey, boleh. Tahniah lah. Terima kasih atas kerjasama hadirin serta hadirat sekalian. Semoga Allah membalas jasa baik hadirin dengan mempermudahkan segala urusan, insya-Allah. Selesai sudah tugas saya pada hari ini. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu daripada diri saya sendiri. Berakhir sudah majlis kita. Moga bersua tahun hadapan. Andai ada tersasul kata, salah silap mohon maafkan. Tanam sirih dalam taman, gali lubang di tepi perigi. Terima kasih hadirin budiman. Lain masa berjumpa lagi. Sekian sahaja daripada saya. Kita akhiri majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.